atau kama qal, hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, man kanatid dunya hamma farraqallahu alaihi amrah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, barang siapa yang cita-citanya ataupun yang penting di dalam hidupnya dunia, barang siapa yang celek mata ingat dunia sampai nak pejam mata tidur ingat dunia, barang siapa yang dunia itu sangat important dalam hidup dia, farraqallahu alaihi amrah. Nabi kata, Allah subhanahu wa ta'ala akan porak-perandakan urusannya. Siapa yang daripada celek mata pagi sampai tidur malam, otak tak ada ingat lain, melainkan ingat dunia. Dunia ni ialah ingat RM2, ingat jawatan, ingat nak naik pangkat, ingat benda-benda yang tak membawa ke akhirat. Bang siapa yang macam tu hidup dia, Nabi kata farraqallahu alaihi amrah. Satu benda Tuhan nanti buat kat dia, Tuhan akan jadikan urusan dia porak-peranda. Dia buat tak jadi belaka. Dia buat nak jahanam semua. Dia buat apa pun tak ke mana. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai. Nabi kata bahkan Allah akan jadikan di antara dua mata dia kefakiran. Maknanya dapat 1,000 tak cukup, dapat 5,000 tak cukup, dapat 10,000 tak cukup, dapat 20,000 sebulan tak cukup. Pasal apa dia ni jadi macam ni? 1,000 tak cukup tak apa, tapi 5,000 tak cukup, 10,000 tak cukup, 15,000 tak cukup, 20,000 tak cukup. Pasal apa dia ni jadi macam ni? Nabi kata wa ja'ala faqrahu baina 'ainai. Pasal Allah sudah letak kefakiran di antara dua mata dia. Dia rasa tak cukup. Kita dengar dia dapat pendapatan sebulan 15,000, kita kata oh banyaknya, bagi dia tak cukup. Pasal apa dia jadi tak cukup? Pasal dia dalam diri dia, dalam hidup dia, dalam mimpi dia, dalam jaga dia, dunia yang dia ligat. Maka orang yang macam ni wa ja'ala faqrahu baina 'ainai. Allah letak kefakiran di antara dua mata dia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Nabi kata dan Allah akan bagi ke dia ni panggu ataupun bahagian dia atas dunia takat mana yang dituliskan untuk dia. Tidak ada ekstra rezeki untuk dia. Tidak ada bonus daripada Allah kepada dia. Banyak mana yang ditulis, banyak mana yang ditakdirkan, banyak tu aja Tuhan akan bagi. Wa man kanatil akhiratu niyatah. Kata Nabi, dan barang siapa yang akhirat itu yang menjadi niat dia. Dia buat apa pun, dia kerja kerajaan ke, dia buat menyaga ke, dia buat apa pun dalam dunia ni, niat dia nak cari rezeki, nak cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia buat bendang ni pasal apa? Pasal nak sara keluarga dan pasal boleh keluar zakat. Dalam 100 orang, dalam 1,000 orang ada seorang macam ni, tak ramai. Di antara tujuan, di antara sebab pasal apa dia buat bendang, di antara sebabnya ialah supaya dia dapat peluang untuk keluar zakat. Kerana zakat itu ibadah.
Nabi kata wa man kanatil akhiratu niyatah, bang siapa yang akhirat itu yang menjadi niat dia, yang terselit dalam hati dia, yang duk tersimpan dalam hati dia ni apa dia nak cari keredaan Allah. Kalau dia jadi menteri pun dia nak cari keredaan Allah, kalau dia jadi DO pun dia nak cari keredaan Allah, kalau dia jadi guru sekolah pun dia nak cari keredaan Allah, kalau dia jadi guru, dia cikgu pun dia nak cari keredaan Allah. Jama'allahu lahu amrah. Nabi kata satu benda Tuhan janji dekat dia, Tuhan akan jadikan urusan dia beres semua. Kalau Allah itu keutamaan dalam hidup dia, kalau keredaan Allah itu yang diburu, yang dicari oleh dia, Allah janji wa jama'allahu lahu amrah, Allah akan jadikan urusan dia, kerja dia beres. Dia tak ada serabut, dia tak ada semak perut, dia buat kerja jadi. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Nabi kata bahkan Allah jadikan dia satu orang yang kaya jiwa, satu orang yang kaya hati, satu orang yang mempunyai sifat qanaah, satu orang yang Tuhan bagi apa ke dia, dia puas hati. Allah bagi berapa pun dekat dia, dia redha. Allah bagi banyak mana pun dekat dia, dia alhamdulillah, dia syukur pada Allah, dia terima kasih kepada Allah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia nanti mai dekat dia dalam keadaan dia berat hati untuk nak terima. Rezeki dia tak cari, duk bergolek mai ke dia. Rezeki dia tak gelut sampai tinggal ibadat, tapi rezeki itu Tuhan duk golek mai ke dia. Raghimah ni dalam bahasa Arab maksud dia unwilling. Orang putih kata unwilling, maksud dia tak mau pun, dia tak cari pun, Tuhan bagi. Dia tak gaduh pergi kempen suruh orang pilih dia, orang mau ke dia. Kalau dalam konteks pembubaran parlimen, tak gaduh kempen, tak gaduh naik pentas, tak gaduh maki hamun orang, tak gaduh buat yang ni semua. Orang mau ke dia. Macam mana orang boleh mau ke dia? Allah bagi ke dia sokongan itu. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia mai ke dia dalam keadaan raghimah, dalam keadaan dia ni reluctant. Orang putih kata reluctant ni maksudnya dia tak gelut cari, tapi nak mai ke dia. Rezeki ni tak tahu ke mana. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah bagi rezeki dekat dia daripada sumber yang tak sangka. Hadis itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu,